dalam aircon pula mahu. Orang rumah pula MP, waduh memang tak sedar punya lah. Meninggal terus sampai ke pagi dah, ya. Tapi alhamdulillah tuan-tuan berjaya menggerakkan jasad tuan-tuan untuk hadir ke rumah Allah SWT. Sebab Allah nilai dengan pahala yang cukup besar. Sebab bukan mudah perkara tersebut nak dilaksana di dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi dalam dunia kita hari ini yang penuh dengan kenikmatan, dengan penuh dengan keseronokan, ya. Kalau kita lihat, ya. Okey, itu yang kedua. Dan golongan yang ketiga, malaikat sering bertelingkah nak beri pahala wa intizari salat ba'da salat. Orang yang menunggu antara masuk satu waktu sembahyang dengan masuk waktu sembahyang yang berikutnya. Mana dia ada dalam masjid dan rumah Allah, nak tunggu masuk antara dua fardu solat. Ya, mungkin nak tunggu ya maghrib isya, ya asar, maghrib, ya zuhur, ya asar. Mungkin ni tak berapa nak berlaku lah di tempat kita, ya. Sebab kita ada tanggungjawab yang lain, ya. Ya mungkin tak berlaku. Ya mungkin ini kita boleh buat apabila kita berada di tanah suci Mekah, Madinah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang berada di sana pun kita tak nak duduk dalam masjid, kita lebih suka duduk dalam kedai, betul tak? Ya. Lepas je subuh berebut lagi keluar. Ngejor sarapan, ngejor kedai buka pagi-pagi lah. Dia bukan tuan-tuan orang lain. Ya, kan? Ya, tak benar kita duduk dalam masjid itu Allah beri pahala besar. Lagi kalau duduk dalam masjid haram. Lagi kalau duduk dalam masjid haram. Sebab Nabi beritahu dalam masjid haram tu satu hari satu malam Allah akan turunkan 120 rahmat setiap hari. Ya, Allah akan turunkan dalam masjid haram tu setiap hari 120 rahmat. 60 rahmat Allah bagi pada orang yang tawaf. Itu sebab tentang masuk masjidil haram tak sunat sembahyang tahiyatul masjid dulu. Sunat tawaf dulu. Sunat tawaf dulu. Masjid lain tidak. Masjidil haram masuk mesti sunat tawaf dulu. Tapi orang kita tak minat. Orang kita tak minat tawaf. Kalau kita tengok di Mekah, yang minat tawaf Pakistan, orang India, orang daripada Timur Tengah, Turki minat, ya. Ya, tak minat orang kita, ya. Baru ni saya pergi umrah yang lepas, begitu juga, ya. Walaupun orang Melayu lebih ramai daripada orang lain, ya, tapi tak minat tawaf. Ya, nak tawaf pun selesa je lah, tak ada orang. Ya, tak tahu lah apa pasal. Kena ingat tuan-tuan, kalau kita pergi haji, tempat yang boleh tawaf dan ni satu je kat Mekah. Sembahyang boleh kat mana-mana, betul? Tak tahu lah kalau patah ada tempat kat tawaf, tak tahu. Masjid Abu Hurairah ni boleh tawaf, wallah, ada Kaabah baru ke, wallah, jangan cik pasal. Ada kan? Semua kat sana. Maka kita ambil peluang. Ya, 160 rahmat Allah bagi. Selepas itu Nabi kata 40 rahmat diberikan oleh Allah pada orang yang sembahyang. Dan 20 rahmat lagi Allah bagi pada orang yang tengok aja Baitullah tu, tak buat apa-apa. Tengok aja Kaabah. Ya, tengok aja Kaabah. Ya, 120 rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia antara kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam makna kita mengabdikan diri, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu sebagai intisari, ya, moga-moga dia membakar semangat kita supaya kita rasa lebih seronok, kita rasa lebih terpanggil, kita rasa lebih terbawa diri kita untuk kita nak melakukan, ya, untuk kita nak istiqamah, ya, menjaga mengimarah umat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini saya nak bawa tuan-tuan sedikit ya pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita boleh renung bersama dan kita boleh lihat bersama. Ya, adakah kita sudah dapat apa yang Nabi sebut di sini dan apakah kita telah boleh memperolehi kalau sekiranya kita kembali kepada Allah SWT dewasa ini, ya, untuk kita bertemu dengan Allah di dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya, Nabi kata pada satu hari Abu Hurairah kata Nabi telah ditanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aksara ma yudkhiluna sal jannata faqala. Ya, maka Abu Hurairah kata satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh seorang sahabat, siapakah manusia yang paling ramai menghuni syurga? Ya, Rasulullah tanya oleh sahabat, siapakah ya Rasulullah manusia yang paling ramai akan berada dalam syurga? Nabi kata dua golongan. Pertama, takwa Allah, orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Nabi kata wa husnul khuluq, orang yang paling baik akhlaknya, kata Nabi. Ya, dua golongan. Selepas itu sahabat tanya lagi, wasu'ila an aksara ma yudkhilun nasa nara, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah pula manusia yang bakal jadi penghuni neraka? Tak adil rasanya kalau tanya syurga je.
Ya, dia tanya juga, ya, ashabus shimal yang sebelah kiri, siapa pula yang dulu akan masuk sebelah kiri? Nabi kata dua golongan juga. Yang pertama al-famu, yang kedua al-farju. Orang yang tak jaga mulut dan orang yang tak menjaga kehormatannya. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita lihat daripada hadis ini, ya, Nabi memberikan gambaran siapakah yang akan menjadi penghuni syurga, siapakah yang akan menjadi penghuni neraka. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat daripada hadis ini, Nabi nak beritahu di dalam kita mengawal panca indera itu sangat penting. Nak meletakkan seseorang itu ashabus shimal atau ashabul yamin. Ya, nak letakkan kita di syurga atau nak letakkan kita di neraka. Maka kalau kita lihat daripada hadis ini, Nabi beritahu dua golongan. Pertama, orang yang bertakwa kepada Allah. Siapakah orang yang bertakwa kepada Allah? Kita nak bahas tak pada masa lain kali, ya. Kalau kita nak mudah konsep mana takwa kepada Allah, ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mudah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itulah orang takwa. Ya, dan kalau tuan-tuan tengok dalam hadis yang lain, Nabi ada sebut, Allah ada sebut 13 ciri orang yang bertakwa di dunia yang kita boleh lihat. Ada 13 ciri dan ada 16 kelebihan orang yang memiliki sifat takwa di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lain masa kita boleh bincang baik. Tapi yang saya nak bincang ini yang kedua, wa husnul khuluq. Bagaimana orang itu nak mendapat akhlak yang baik semasa berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, kalau kita tengok sekarang ni bulan Maulid, ya, semua penceramah akan bicara tentang saksiah, akhlak, peradaban, pewatakan, percakapan, gerak-geri, tingkah laku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejauh mana kita merealisasikan akhlak Nabi itu dalam kehidupan kita? Ya, walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun dulu, ya, tapi ya, sejarah membuktikan bahawa tidak ada manusia yang akhlaknya segemilang sehebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah kata pada diri Muhammad itu ada contoh yang sangat baik. Tapi Allah jawab ayat itu di ujung, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang nak bertemu dengan Allah pada hari akhirat. Ya. Kalau tak nak temu Allah, tak nak jumpa hari akhirat, jangan ambil Muhammad sebagai contoh. Ambillah orang lain. Ambillah Harimau Selatan ke, Harimau Utara ke, pemenang anugerah Skrin 2011 ke, ya, Raja Lawak ke, Raja apa ke, tak kisah, ambillah. Tapi kalau nak yarjullah wal yawmal akhirat, la budda, tidak ada lain wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi maka sejauh mana kita dah ambil Nabi SAW ini sebagai contoh? Sebab Imam Ghazali sebut apa yang dimasukkan dengan akhlak. Imam Ghazali kata yang dimasukkan dengan akhlak perkataan, perbuatan atau gerak-geri yang lahir pada manusia tanpa berfikir dan ambil masa yang panjang. Itu yang dinamakan akhlak. Imam Ghazali kata pertama perkataan dia kata. Orang masjid cakap mesti baik, tuan-tuan, ya, mesti baik. Sebab orang masjid sahabatnya malaikat. Ya, sahabat orang masjid ni malaikat, ya. Nabi sebut dia, disebut dalam kitab At-Targhib wa Tazhib, ya. Dalam kitab sebut ada sebutkan tentang Nabi beritahu bahawa kawan-kawan orang yang berada di masjid ni kawannya adalah para malaikat. Dan kalau tuan-tuan ingat khutbah Jumaat bulan 6 tahun lepas, kalau ingat lagi lah, khutbah Jumaat bulan 6 tahun lepas, ada 4 ciri diberikan dalam khutbah tersebut untuk nak jadi orang baik. Kalau mesti ingat lagi lah, ingat lagi, macam ingat lah, buat-buat macam ingat, selesai masalah. Okey, buat-buat macam ingat, dah lupa pun ingat je, ya. Ya, 4 ciri diberi nak jadi orang baik. Yang pertama sekali dia kata nak jadi baik macam mana? Zidna ilmu, tambah ilmu. Imam Ghazali pun setuju. Imam Ghazali pun kata, Imam Ghazali ada 5 ciri nak jadi orang baik. Yang pertama Imam Ghazali kata sama, tambah ilmu. Nak jadi orang baik mesti. Sebab Imam Ghazali pun sebut, dia dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dia kata carilah ilmu itu sampai kamu dapat 5 perkara, kata Imam Ghazali. Carilah ilmu itu sampai kamu dapat 5 perkara, Imam Ghazali kata. Pertama, kamu dapat kenal Allah, pertama cari ilmu. Yang kedua, kamu dapat kenal amal ibadah, cari ilmu sampai kamu kenal amal ibadah. Yang ketiga, sampai kamu dapat
mengenal kecelaan diri kamu sendiri dengan ilmu tu. Kita dapat kenal